Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan guru saya yang dikasihi, Pak Kiai Maulana Ali Muammar, yang mengasuh saya selama saya di Magelang lebih 10 tahun lepas. Kemudian teman seangkatan Gus Ahmad, putera pada Pak Kiai Mukhlisun, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi yang berbahagia. Jadi insyaAllah ini slot yang terakhir. Sebenarnya kita ucapkan terima kasih lah tuan-tuan dan puan-puan datang dari jauh, dan kita nak bagi oleh-oleh lah sebenarnya. Oleh-oleh, tapi oleh-oleh ni special, susah nak dapat, apalagi kat Malaysia. Jadi apa sebenarnya musalsal memberi tasbih? Sebenarnya kita nak bagi tasbih lah, tapi tasbih ni berisi. Apa isi dia? Dia diijazahkan. Diijazahkan. Saya diijazahkan oleh guru saya. Guru saya diijazahkan tasbih tu oleh guru dia. Daripada guru sampai 1000 tahun lebih. Jadi hari ini saya akan ijazahkan tasbih. Ijazah dia tak, bukan tasbih tu. Tasbih ni bukan umur 1000 tahun. Jangan salah faham. Tasbih ni bukan umur 1000 tahun, tapi ijazah tu yang berantai-rantai. Hari ini saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan, tetamu lelaki dan tetamu perempuan, ibu-ibu, dia boleh dapatkan tasbih daripada isteri saya, Ummu Umair. Carilah dia kat belakang tu, siapa yang pegang tasbih banyak tu, dia lah tu. Jadi kalau hadis musalsal yang tadi, pagi tadi, yang musalsalnya adalah tasbih, adalah hadis. Biasanya hadis Nabi SAW. Kalau dalam contoh tadi, semua adalah hadis Nabi SAW. Tapi dalam musalsal tasbih, yang diijazahkan bukan hadis tapi tasbihnya. Tasbih tu yang diijazahkan. Jadi ijazah tasbih ni saya dapat 3 kali. Yang pertama sekali daripada muhaddits Qahirah pada tahun 90-an. Saya ingat 97 kot. Syekh Mahmud Said Mamduh sebuah majlis kat rumah Kedah. Ramailah yang hadir. Okey, dapat tasbih. Masa tu Syekh Mahmud dia sekalian membedah buku tentang subhah. Jadi Syekh dia ada tulis buku tentang tasbih untuk menjelaskan isu. Jadi di kalangan orang Arab ada yang kata tasbih ni bid'ah. Dia kata tak boleh zikir, tak boleh pakai tasbih. Kata Rasulullah tak pernah buat. Jadi Syekh Mahmud sebagai seorang muhaddis besar, dia katakan pada hari ini di antara 3 muhaddis yang masih hidup di dunia, 3 muhaddis besar, dia telah menjelaskan isu itulah. Kemudian dia mengijazahkan tasbih. Tasbih tu memang saya pakai selama kat Mesir, sehinggalah balik ke Malaysia. Tasbih tu hilang. Sebab kat Malaysia kita tak ada bilik sendiri kan. Lepas tu tahun balik dari Magelang, saya ingat 2008 kot. 2008 atau 2009 tu saya ke Bogor, dapat lagi sekali ijazah tasbih dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam majlis macam ni juga, wisuda. Inilah tasbih dia. Ini tasbih yang Syekh Nuruddin ijazahkan. Jadi dalam hadis tu Syekh Nuruddin ada cakap yang beliau mendapat ijazah tasbih daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan juga daripada Syekh Muhammad Al-Maliki. Jadi dia pun macam saya juga, ada hilang, dan yang satu tu dia simpan. Sampai dia pesan, kalau kita takut hilang, kita simpan betul-betul lah tempat yang khusus.
tasbih yang kita dapat ijazah ni. Supaya takut hilang kan. Kalau kita pakai mana mungkin kita akan tercicir kan. Letak tempat yang khusus. Tapi saya pakailah tasbih yang dapat ijazah Syekh Nuri ni. Saya tak simpan tempat khusus, saya pakai. Tapi alhamdulillah lah, tak hilang sampai hari ni. Okey, jadi ijazah tasbih ni dia yang mahal dia apa? Musalsal, maksudnya rantaian. Yang menjadi syarat sahnya ijazah musalsal tasbih ni adalah semua yang penerima ni kena melihat tasbih ni ada di tangan saya. Tasbih yang apa saya akan bagi nanti tu kena lihat dia berada di tangan saya, kerana setiap rawi mengatakan saya melihat tasbih berada di tangannya. Kemudian guru tu memberikan tasbih itu kepada saya. Itulah dia punya siwat ijazah dia. Jadi saya rasa saya tak nak panjangkan. Ada masa lagi ke? Jadi satu benda mungkin saya boleh sentuh, kenapa kita buat hadis musalsal. Hadis musalsal ni satu amalan yang perlu dihidupkan, kerana dia merupakan satu cabang daripada ilmu hadis. Kenapa perlu dihidupkan? Apa pentingnya hadis musalsal? Kerana hadis musalsal ni merupakan bentuk cinta kita, muhabbah kita pada Rasulullah SAW, juga kepada guru-guru kita. Dia ada dua unsur sini. Pertamanya unsur mahabbah, cinta. Jadi salah satu contoh satu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia nak cerita pada murid dia satu hadis. Dia nak bagi tahu yang Rasulullah SAW ada sabdakan bila kita ketikkan solat maka dosa kita akan gugur. Tapi dia tak cerita je. Dia tak cakap je Rasulullah SAW sabda. Apa dia buat? Masa tu musim daun gugur. Jadi Sayyidina Salman lalu ambil satu ranting daripada pokok, dia pun goyang-goyangkan sehingga daun-daun ni gugur. Biasa dengar kan? Itu hadis musalsal tu. Kemudian dia tanya pada murid dia, kamu tahu tak kenapa aku buat? Jadi murid dia tanya, kenapa? Kerana aku pernah melihat Rasulullah SAW buat begini padaku. Rasulullah SAW ambil satu ranting daun kering dan goyang-goyangkan, goncangkan sehingga gugur, sehingga tak ada tinggal walau satu daun pun pada ranting tu. Kemudian Rasulullah SAW baru sabdakan bila kita kerjakan solat lima waktu, dosa kita akan gugur seperti mana daun daripada ranting ni gugur. Ulama kata, kenapa Sayyidina Salman lalu tiru apa yang Rasulullah buat? Kerana apa? Kerana cinta. Bila kita cinta pada satu orang, kita akan tiru apa orang tu buat. Cara dia pakai, cara dia cakap, mungkin cara dia berjalan. Orang zaman sekarang tiru fashion rambut orang yang dia minat. Itu semua kerana cinta. Jadi ini salah satu bukti cinta kita. Yang keduanya, kerana dalam hadis musalsal ni ada unsur ittisal. Ittisal ni maknanya sambung kerohanian. Kerohanian kita bersambung dengan guru kita, dengan guru dia, dengan guru kita punya guru, dengan guru dia sampailah kepada asal kerohanian dan cahaya, itu Rasulullah SAW. Inilah yang kita dapat daripada hadis musalsal. Dan untuk khusus untuk majlis kali ini, tuan-tuan dan puan dapat bawa pulang tasbih yang dia bukan sembarang tasbih, tapi dia tasbih yang diijazahkan. Jadi dia itu yang saya kata berisi tu. Jadi dia tak sama dengan tasbih-tasbih yang lain lah. Tapi kena zikir lah kan. Kalau tak zikir tak guna jugalah. Tapi hubungan tu penting. Ini yang dipanggilkan dalam ilmu hadis, sangat dipentingkan isnad. Sanad ni rantaian, nama-nama yang di dalamnya tu yang mahal. Sebab itulah hadis musalsal, walaupun biasa kita jumpa hadis musalsal yang dhaif, tapi para ulama muhadisin mencari-cari hadis musalsal. Kenapa? Kerana nama-nama yang ada dalam rantaian tu nak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi contohnya Al-Hafiz Sakhawi rahimahullah sangat mengingkari orang yang mensabitkan hadis pakai musalsal, pakai serban. Kalau ada orang kata ni hadis sahih, dia akan ingkar, kata hadis ni sebenarnya dhaif.
Tapi beliau sendiri walaupun dia tahu tu dhaif, dia sendiri mencari dan mengambil ijazah serban daripada puluhan guru. Dan bukan saja mengambil, meriwayatkan kepada murid-murid dia. Mengembangkan ijazah musalsal serban. Kenapa? Walaupun saya tahu hadis ini dhaif, tapi nama-nama yang ada dalam dia tu, dalam rantaian sanad tu, dah cukup untuk saya mencari hadis ni. Jadi mahal tasbih juga itulah. Di belakang tasbih yang kita terima hari ni ada nama-nama besar, nama-nama ulama, nama para awliya. Kita ni tak tahulah kan boleh jadi wali ke tidak. Wallahu a'lam. Zahirnya tak nampak lah, tapi sekurang-kurangnya kita ada hubungan, itu kan ittisal, hubungan, connected dengan nama-nama besar tu. Ni kalau kipas cantik, lampu cantik, tapi kalau tak berhubung, tak bersambung dengan yang TMB punya kerja tu, cantik je lah, dia tak nyala, tak ada fungsi. Betul tak? Not connected. Jadi semogalah dengan apa yang kita dapat ni, kita sedar yang kita ni sebenarnya ada hubungan dengan nama-nama besar. Kita sedar yang kita ni khalifah Allah di muka bumi. Kita sedar yang kita ni adalah pengganti Nabi SAW dan pewaris Al-Quran. Jadi insyaAllah saya akan bacakan sanad, kemudian kita akan edarkan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musalsal bin-Nawatil Subhan, Busrat 10. Yaqul fakir Allah Ta'ala Abu Ma'id Mansari nawalani syakhaya Syekh Mahmud Sa'id Mamdud Al-Misri wa Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari subhanahuma wa ra'aituha fi yadayhima wa qala nawalani syekhuna, dua-dua syekhuna Al-Muslim Muhammad Yasin Al-Fadani subhanahu wa ra'aituha fi yadihi. Tapi Syekh Nuruddin juga ada menerima daripada Syekh Muhammad Al-Maliki. Waqala nawalaha lahu Syekh Muhammad Abdul Baqi wa ghairuhu. Waqala Syekh Abdul Baqi nawalani masyayikhuna Salih As-Sinari wa Syekh Amir Ridwan wa Syekh Ali bin Zahir subhanahum wa ra'aituha fi aydihim. Qala al-awwal nawalani Al-Qaji subhanahu wa ra'aituhu fi yadihi. Wa qala nawalani Muhammad Abdul Sindi subhanahu wa ra'aituhu fi yadihi. Qala, apa dia cakap ni kan? Dia cakap yang setiap orang mengatakan gurunya telah menyerahkan tasbihnya kepadaku. Itulah benda yang sama je. Qala nawalani Yusuf bin Muhammad bin Ala Al-Masjadi. Qala nawalani Abdul Khalid Al-Masjadi. Qala nawalani Muhammad Hayat Sindi. Qala nawalani Uthman bin Said Al-Jazairi. Qala nawalani Abu Uthman Said Qadurah. Qala nawalani Ahmad Haji Al-Wahrani Al-Tazi. Qala nawalani Abdul Fatah Al-Marawi. Qala nawalani Abdul Abbas Ahmad bin Al-Bakar Al-Raddad. Qala nawalani Al-Qadi Majduddin Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz Abadi. Qala nawalani Jamaluddin Yusuf bin Muhammad As-Saramurri. Qala nawalaniha Taqiyuddin Muhammad bin Ali. Qala nawalaniha Majduddin Abdul Samad Al-Mukri. Qala nawalaniha Abi Abu Jaysh Al-Mukri. Qala nawalaniha Abdul Fadl Muhammad bin Nasir. Qala nawalaniha Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi. Qala nawalaniha Abu Bakar Muhammad bin Ali As-Sulami Al-Haddad. Qala nawalaniha Abu Nasr Abdul Wahab bin Abdul Wahab. Qala nawalaniha Abu Hasan Ali bin Al-Hasan As-Sufi. Qala nawalaniha Abu Hasan Al-Maliki wa qad ra'aituhu wa fi yadihi subha. Jadi Syekh Abdul Hasan As-Sufi yang terkenal dia berkata, guru aku Abu Hasan Al-Maliki, satu hari aku nampak di tangannya ada tasbih. Fakultu, lalu aku pun menegur guruku, ya Ustaz, anta ilal an ma'as subha. Syekh ni dah setiap masa nafas keluar dan masuk ingat Allah, tak pernah lihat dunia, masih lagi duk pegang tasbih ke? Maksudnya tak perlulah tasbih dah, memang dah nafas keluar masuk ingat Allah. Kenapa kita tasbih ni nak bilang dah habis belum? Sikit lagi kan, biasa kan, nak habis ni kan. Tapi tekan Syekh yang Masya Allah, dia zikir dia bukan 100, 200, ini puluhan ribu. Bahkan para masyayikh bukan puluhan ribu dah, nafas keluar dan masuk. Nak kira apa ni? Kenapa Syekh duk pegang tasbih lagi? Faqala, jadi guru aku jawab, Abdul Hasan Al-Maliki jawab, kazalika ra'aitu Ustazi Al-Junaid. Macam itulah
aku melihat guruku Junaid Al-Baghdadi, nama besar dalam dunia tasawuf. Wa fi yadihi subha, aku lihat guru aku Junaid dekat tangan dia ada tasbih. Aku pun pelik macam mana kau pelik. Fakul tu apa ni? Mana ni? Ya ustazi ilal an ma'a subha. Wahai Syekh, sampai sekarang pun masih pakai tasbih lagi. Untuk apa? Untuk kira apa? Faqala, jadi guru aku menjawab, Syekh Junaid Al-Baghdadi menjawab, kazalika ra'aitu ustazi. Macam itulah aku lihat guru aku Sirri bin Mulis As-Sakti wa fi yadihi subha. Aku tengok guru aku Sri Sakti pegang tasbih. Faqultu lahu kama qulta, aku pun tanya benda yang kau tanya. Faqala kazalika ra'aitu ustazi Ma'rufan Al-Karhi. Jadi Sri rahimahullah kata, macam itulah aku lihat guruku Ma'ruf Al-Karhi pun berkali yang sama, iaitu wa fi yadihi subha, tangan dia duk pegang tasbih. Ini semua nama-nama besar yang tak terbayang pada kita, lalai walaupun sekejap. Jadi untuk apa tasbih? Faqultu lahu kama qulta, aku tanya dia soalan yang kau tanya. Faqala, dia jawab, kazalika ra'aitu ustazi Bishr Al-Hafi. Ini lagi nama besar juga. Faqultu lahu kama qulta, aku tanya dia soalan yang sama pada guruku. Faqala kazalika ra'aitu ustazi Umar Al-Makki fas'altuhu amma sa'altani anhu, aku tanya soalan yang sama pada guru aku. Faqala, guruku menjawab, ra'aitu ustazi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tabi'in besar, guru murid kepada ramai para sahabat, iaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, wa fi yadihi subha. Hasan Basri pun pegang tasbih lagi.